This video is brought to you by Hobi Saya. Hobi Saya menawarkan kepada kita pelbagai design outfit yang menarik. Ada topi, t-shirt anime, hoodies, cap, anime LED lamp, kasut dan banyak lagi. Dan semuanya menarik. Desain yang terkini, berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. Penghantaran dalam masa 10 hari sahaja. Jangan lupa untuk dapatkan baju Demon Slayer terbaru sempena movie Demon Slayer Mugen Train yang dikeluarkan di Pawagam. Tunggu apa lagi? Segera DM IG Shop Hobi Saya segera. Link IG Shop Hobi Saya aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ini sambil-sambil kita menunggu chapter terbaru keluar dan sambil menunggu aku siapkan video chapter kelima, Fan-Made Return to Reverie dan Novel Ace Volume 1 yang aku janjikan sebelum ni. Aku nak bercerita sikit fakta tentang The Voice of All Things. Dan insyaAllah esok aku akan cover pasal manga Return to the Reverie. Dan dalam video esok juga aku akan shout out birthday untuk February Babies. Semalam dalam video What Up Anime aku dah announce pemenang pertama untuk giveaway bulan ni. Dan dalam video hari ni juga aku akan bagi tahu cara-cara untuk menang next giveaway pula. So semalam dalam segmen What Up Anime aku ketengahkan Zahir menceritakan tentang Jewel Riboni dan dia juga ada YouTube dia sendiri, so korang boleh subscribe channel dia, okay? Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimi Skoverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Skoverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Dan kalau korang berminat dengan jersey Skoverto Fleet ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Thank you. Let's go. Bagai seorang pahlawan menjadi pembela pada yang tiada upaya. Keupayaan untuk mendengar The Voice of All Things merupakan sesuatu kemampuan yang unik yang mana tak ramai dalam dunia One Piece yang ada kemampuan ini. The Voice of All Things juga merujuk kepada voice yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh benda-benda yang tidak bernyawa atau haiwan yang tidak dapat bertutur dalam bahasa manusia. Walaupun kata-kata ini biasanya tidak dapat didengari atau tidak difahami oleh manusia, ada kemampuan semula jadi yang memungkinkan seseorang untuk mendengar voice ini dan memahami dan memperolehi maklumat melaluinya. Sebagai contoh, kemampuan ini dapat digunakan untuk mendapatkan maklumat dari poneglyph dan juga mengesannya. Dalam chapter 507 muka surat 5 dan 6 kita dapat melihat dialog antara Robin dan Rayleigh di mana Robin bertanyakan kepada Rayleigh adakah dia mengetahui rahsia tentang Void Sentry. Setelah Rayleigh mengiyakan, Rayleigh menawarkan kepada Robin untuk mengetahui apakah yang tersembunyi di sebalik sejarah Void Sentry itu sambil menasihatkan dia yang kalau Rayleigh ceritakan pun Robin tak boleh buat apa-apa juga dan Robin perlu tengok baik-baik segala isi dunia dan mungkin Robin akan mendapat kesimpulan yang berbeza dari yang kumpulan lanun mereka dapatkan. Setelah Robin menolak tawaran Rayleigh itu, Rayleigh mengatakan Roger sebenarnya tak faham pun tulisan poneglyph tu kerana mereka hanya sekelompok lanun biasa dan sama sekali tak dapat nak disamakan dengan tahap intelijen Profesor Clover mahupun para sarjana dari O'Hara. Namun Roger berkemampuan menggunakan The Voice of All Things. Manakala dalam chapter 853 muka surat keempat, kalau korang ingat lagi lah masa Brook ceroboh masuk ke bilik simpanan poliglyph Big Mom tu, lepas Big Mom berjaya mengalahkan Brook, Big Mom dan tentera catur dia membogelkan Brook untuk memeriksa sama ada Brook berhasil mencuri salinan poneglyphnya.
Dan pada masa itulah Big Mom bagi tahu yang sebelum ni Roger pernah berjaya mendapatkan sama ada salinan atau poneglyph Big Mom. Dan kemudian di panel ini Big Mom sendiri mengatakan bahawa Roger telah membaca poneglyph dengan kemampuan voice of vaulting. So pada pendapat aku, sebenarnya aku lebih setuju dengan Relic yang mengatakan Roger sebenarnya tak berupaya membaca poneglyph, tapi dia hanya mampu mendengar suara poneglyph tu. Sebab itulah dia perlukan Oden untuk bacakan poneglyph bagi pihak dia. Dan kalau kita tengok dalam chapter 966 muka surat 9 sampailah 11, kita boleh tengok Roger menerangkan kepada Whitebeard dan Oden mengatakan bahawa 4 road poneglyph inilah adalah peta kepadanya untuk sampai ke pulau terakhir. Dan kemudian Roger sampai bersujud kepada Oden untuk Oden ikut dia setahun je dan bagi tahu kepada Whitebeard itu permintaan terakhir dia kepada Whitebeard. Bahkan dalam muka surat seterusnya, Roger sebagai tanda terima kasih kepada Whitebeard, Roger telah meninggalkan seluruh harta dia kepada Whitebeard. So itulah stand aku for now, mengatakan yang Roger sebenarnya tak mampu membaca poneglyph walaupun dia mempunyai kemampuan the voice of vaulting. Tapi kalau korang rasa sebaliknya, korang boleh komen kat ruangan komen kat bawah. Alright, berbalik kepada fakta the voice of vaulting tadi, setengah orang tak sedar pun yang diorang sebenarnya berkemampuan atau dah unlock pun kemampuan untuk mendengar the voice of vaulting ni. Contohnya macam dalam chapter 648 muka surat 5, di mana beberapa ekor seeking kat situ teringat kembali pasal Roger yang mampu mendengar suara mereka sama macam Luffy mampu mendengar suara mereka. So pada aku berkemungkinan untuk the voice of all thing ni pun ada tahap dia juga. Pertama, mereka yang telah berjaya unlock atau mewarisi kemampuan ni, contohnya macam tribe Three Eyes tu kan, atau dianugerahkan dengan kemampuan ini, mereka awalnya hanya mampu mendengar sahaja, seperti mana kita dapat melihat dalam chapter 647 muka surat 10, Luffy mampu mendengar suara seeking. Begitu juga semasa di Zou Arc, semasa Zunisha diserang oleh kapal Jack, Zunisha dilihat meronta-ronta kesakitan dan di saat itulah Zunisha memohon supaya sesiapa sahaja yang dapat mendengar suara dia untuk memberikan dia arahan. Dan pada masa ini kita dapat melihat Luffy dan Momo telah berupaya mendengar suara Zunisha, sedangkan yang lain-lain tak dapat dengar apa-apa pun. Begitu juga dalam chapter 967 muka surat 6, Kozuki Oden juga berupaya mendengar suara seeking semasa Roger Pirate mengembara ke Fishman Island. Dan pada tahap kedua, dengan kemampuan the voice of all thing ni, mereka mampu untuk mengarahkan sesuatu secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter 647 muka surat 11, seeking kat situ mengatakan kepada Poseidon, iaitu puteri Shirahoshi, bahawa mereka telah datang membantu disebabkan semangat Luffy yang kuat untuk membantu Shirahoshi. Jadi kat sini seolah-olah Luffy telah meminta tolong dan mengarahkan seeking untuk membantunya secara tidak langsung. Kemudian dalam chapter 821 semasa Zunisha diserang, Momonosuke telah memberikan arahan kepada Zunisha dan kemudian kita dapat melihat yang Zunisha telah menyerang lanun Jack the Drop. Pada tahap ketiga, pada pandangan aku, mereka yang memiliki kemampuan ini dapat menggunakan kemampuan itu sepenuhnya sesuka hati dia, iaitu dapat berkomunikasi bahkan mendapatkan informasi menerusi kemampuan tersebut. So macam dalam video lepas yang aku cerita pasal konspirasi Roger tu, aku ada mengatakan yang berkemungkinan Skopper Gaban akan mengajarkan kepada Luffy untuk menguasai kemampuan tersebut. Sebab sebelum ni Luffy telah diajarkan teknik menggunakan haki dia oleh Relic yang meningkatkan daya tempur Luffy. Tapi untuk menjadi seorang Pirate King tak cukup hanya dengan kekuatan mutlak sahaja. Seseorang itu perlu juga mengetahui dan memiliki keempat-empat road poneglyph untuk berlabuh ke Pulau Misteri Laugh-Tale. Dan kita boleh tengok juga, even orang sehebat sekuat Kaido dan Big Mom pun tak boleh ke pulau tersebut disebabkan keterbatasan mereka yang tidak ada keempat-empat road poneglyph. Sedangkan kita dapat melihat yang Roger seolah-olah telah master kemampuan tersebut, di mana kita dapat melihat Roger sangat-sangat prominent dengan kemampuan ini dan menggunakannya dengan baik. Setelah Roger tiba di penghujung Grand Line, dia telah mempelajari tentang kepentingan dan keperluan poneglyph dalam menyampaikan dia ke Pulau Laugh-Tale. Dan kemampuan tu seperti mana yang kita boleh tengok tadi dalam chapter 853, Roger berjaya menjejaki road poneglyph milik Big Mom. Roger kemudiannya dalam chapter 968 mengepalai krunya ke Skypiea dan berkat kemampuan dia tu, dia berjaya menjejaki suara poneglyph di pulau tersebut
yang berada di Shandorian Golden Belfry. So that is why pada aku kemampuan voice of vaulting ni sangat penting bagi Luffy dalam misi dia untuk menjadi Pirate King. Dan untuk menjadi Pirate King pula, kekuatan luaran sahaja tak cukup, melainkan dia telah berjaya menguasai kemampuan the voice of vaulting ni. Dan dalam video aku yang lepas-lepas juga, aku ada mengatakan yang Luffy merupakan the fourth ancient weapon. Yes, aku still dengan pendirian aku. Sebabnya kalaulah dengan mendengar dan mengarahkan Sea King menyebabkan Shirahoshi digelar Poseidon, so berkemungkinan kalau Luffy juga mampu mendengar dan mengarahkan Sea King tu, tak mustahil Luffy juga mampu mengarahkan Zunisha dan haiwan-haiwan gergasi bersaiz raksasa yang lain. So sebab itulah poin aku mengatakan yang Luffy merupakan the fourth ancient weapon. Aku start daripada tu aku mula rasa yang Pluton dan Uranus juga bukanlah seperti apa yang kita sangkakan, tapi seperti mana Shirahoshi menjadi Poseidon disebabkan dia mampu mengarahkan haiwan besar. Aku rasa begitu jugalah Pluton dan Uranus, iaitu dua senjata ni adalah berbentuk manusia yang mampu mengawal dan mengarahkan haiwan-haiwan mega, haiwan-haiwan raksasa yang besar-besar. So kalau korang tak setuju, kalau korang ada pendapat lain, korang boleh tinggalkan komen korang, okey? Tapi kemampuan the voice of vaulting ni kita tak boleh samakan dengan Chopper yang boleh bercakap-cakap dengan haiwan. Chopper tu bagi aku dia special case sikit, pasal dia memang binatang yang memakan buah devil fruit Zoan Hitonomi model manusia. So dengan sifat haiwan asal dia tu, dia memang asal daripada binatang, dia mampu untuk berkomunikasi dengan haiwan. Dan untuk Apis pula kita tak boleh jadikan hujah lah, pasal yang tu non-canon. Kalau korang tak kenal Apis yang mana satu, Apis yang ada kat dalam Warship Island Arc tu, dia merupakan pengguna devil fruit Hisonomi yang memberi keupayaan kepada dia untuk memahami perasaan haiwan yang lain. Yang ni non-canon, okay? Tak boleh dijadikan sebagai hujah. So gang, that's all I have untuk perkongsian tentang the voice of vaulting ni. Kalau korang ada pendapat selain dari pendapat aku, korang boleh tinggalkan pandangan korang di ruangan komen di bawah. Alright, aku very berlapang dada. Dan berita baik kepada korang semua, tadi aku dah post soalan untuk giveaway, dan kalau korang nak tahu jawapan untuk soalan giveaway tu, korang boleh tengok kat IG story hobi saya. Okay? Esok insya-Allah aku akan umumkan pemenang giveaway tu. Dan diulangi kepada korang yang berminat untuk dapatkan jersey Scoverto Fleet 2.0 ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Untuk lengan panjang harga dia RM65 dan lengan pendek harga dia RM60. Cepat gang, tarikh tutup pre-order akan tamat pada 11 Mac 2021. Dah tak lama geng. Dan satu lagi kepada korang yang berminat untuk mendapatkan face mask Scoverto limited edition ini, korang boleh klik link yang dah dipin kat bawah juga. Aku hanya tawarkan 100 pieces sahaja yang bernilai RM20 sahaja. Tapi kalau korang grab jersey Scoverto dengan face mask, aku bagi harga serendah RM18 sahaja untuk face mask ini. Jadi segera sebelum terlambat, okay? And gang, before I end, sedikit renungan. Ingatlah, Allah menyayangi kita lebih dari orang lain, walaupun pada hakikatnya kita ini adalah pendosa yang tak henti-henti melakukan kesalahan dan noda. Nabi SAW sentiasa mendoakan kita sepanjang hayatnya dalam keadaan menangis setiap kali menadahkan tangannya yang mulia. Dan ingatlah, dunia ini hanya senda gurau, tipu daya dan bersifat sementara. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi